Anda cuba melihat kepada pelajar yang matang, orang beriman yang matang. Mereka tahu, mereka faham bahawa apabila kebaikan berlaku, ada kebaikan di dalamnya. Dan apabila perkara buruk berlaku, juga ada kebaikan di dalamnya. Dan semuanya adalah satu ujian. Ini adalah orang yang matang. Tetapi sesiapa yang tidak matang, sesiapa yang tidak begitu matang dalam iman mereka, maka apabila buruk berlaku dan anda berkata itu dari Allah, bagaimana mereka akan memikirkannya? Secara literal seperti Allah Subhanahu Wa Taala melakukan sesuatu yang buruk dan dia bermaksud sesuatu yang buruk olehnya. Macam mereka ini tidak dapat memproses apa-apa yang lebih matang daripada itu. Betul. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan bahasa. Bahasa itu untuk seseorang yang akan merenung dengan mendalam, dia akan faham. Tapi untuk seseorang yang hanya melihatnya di permukaan saja, masih juga boleh menghargainya dan tidak mendapatkan kesimpulan yang salah. Bahaya telah menyentuhnya. Allah tidak mengatakan Allah mencederakannya. Allah tidak mengatakannya seperti itu kan? Kerana untuk yang belum matang, hanya mendengarkan kata-kata itu akan membuatkan dia jadi huru-hara. Dan dia Subhanahu Wa Taala sebenarnya membetulkan yang belum matang dengan mengatakan wa iza massahu syarru kana ya'usa. Apabila bahaya menyentuhnya, dia menjadi tertekan sepenuhnya. Dia menjadi terharu. Ya'usa adalah sebenarnya fa'ul. Ini dari ya'is adalah mubalaghah. Sangat tertekan. Anda tahu tak ada sebilangan orang yang sangat terbiasa dengan kejayaan. Mereka biasa mendapat 100 markah. Mereka terbiasa memenangi setiap perlumbaan. Mereka terbiasa memenangi setiap perlawanan. Mereka biasa menjadi nombor satu dalam semua benda. Semua perkara kan. Mereka biasa membuatkan ibu bapa mereka untuk mendengarkan semua yang mereka katakan sebagainya. Kemudian satu ketika perkara tidak berjalan seperti yang mereka mahukan. Apa yang akan berlaku pada orang-orang seperti itu? Itulah jenis orang dalam hidup yang mempunyai masa yang sangat sukar untuk menangani kegagalan. Atau menangani kerugian atau menangani cabaran. Tapi pula orang-orang yang selalu kena sepanjang masa, seperti kanak-kanak yang keempat atau anak kelima dalam keluarga, semuanya baik. Kan? Kamu tahu saya bimbangkan dengan anak bongsu saya kerana anda tahu dia boleh melepaskan diri dari apa sahaja pun. Anda faham tak? Kerana pada masa itu anda sampai ke anak bongsu atas sebab tertentu ibu bapa memanjakannya. Ibu bapa punya garang terus hilang. Mana pergi tak tahu. Seperti saya memberitahu ibu bapa saya mengenai adik bongsu saya. Mereka garang pada kami tapi adik bongsu saya dapat melepaskan dari apa saja. Ibu, apa yang berlaku ni? Ini bukan macam dengan kami. Lepas tu ibu cakap, dia ni kecil, sangat kecil, kesian dia. Dia ni mana kecil lagi mak? Kan? Apa yang berlaku dengan orang? Mereka dimanjakan. Nikmat boleh merosakkan seseorang. Oleh itu apabila sedikit sahaja diambil darinya, mereka menjadi tertekan sepenuhnya. Okey, sekarang pelajaran ini yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada kita tentang nikmat dan bahaya menyentuh anda. Kita semua di dunia ini telah diberikan sejumlah yang terhad nikmat dan sebilangan yang terhad syar. Di satu bahagian Allah Subhanahu Wa Taala telah memutuskan apa yang akan menjadi rezeki kita. Rezeki kita, peruntukan kita merangkumi duit kita. Tetapi ia juga merangkumi rakan-rakan kita, keluarga kita adalah rezeki kita. Pengetahuan kita adalah rezeki. Orang yang mengajar kita adalah rezeki. Orang yang belajar dari kita adalah rezeki kita. Anak-anak kita adalah rezeki kita. Setiap kebaikan yang anda miliki dalam hidup anda, pada dasarnya adalah rezeki anda. Anda bukannya mempunyai jumlah rezeki yang tidak terhad tau. Ia terhad. Dari mana anda akan mendapatkannya tanpa had? Anda akan mendapatkannya di jannah. Di sini, terdapat bekalan yang terhad dari apa yang anda perolehi. Ia telah ditulis untuk anda. Kemudian di atas itu, terdapat cabaran yang terhad yang akan anda hadapi dalam hidup ini. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberikan anda lebih atau kurang daripada apa yang Dia Subhanahu Wa Taala telah tuliskan untuk kamu. Itu saja. Sudah dinyatakan, sudah diisytiharkan. Inilah yang akan menjadi milik anda dalam hidup. Okey, sekarang jika anda dapat menginternalisasikan, maka cabaran dan peluang anda tidak sama dengan cabaran dan peluang saya. Ia tidak sama. Dan kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala membukakan pintu peluang tetapi anda tidak mahu melaluinya. Anda mungkin mendapat banyak hadiah daripadanya tetapi anda memilih untuk tidak melaluinya. Dan kemudian anda akhirnya menderita.
dan akhirnya anda menyalahkan Allah Subhanahu wa taala pula. Subhanallah.